Hai, selamat sejahtera. Selamat datang semula ke Sijab Studio. Hari ini saya akan mengungsikan tentang bagaimana untuk mengupgrade ke Microsoft Windows 11 walaupun motherboard anda tidak menyokong TPM 2.0 dan juga prosesor anda tidak disokong oleh Microsoft 11 secara rasmi. Jadi kita lihat bagaimana cara-caranya. Silalah terus bersama Sijab Studio. Langkah pertama, anda haruslah buat carian pada browser, buat carian Microsoft Windows 11 seperti yang anda dapat lihat pada paparan. Kemudian pilih laman web Microsoft Windows 11 untuk upgrade. Ini dia laman web tersebut. Anda boleh lihat benda-benda yang baru yang diperkenalkan ataupun yang dinaik taraf pada Windows yang baru ini, yaitu Microsoft Windows 11. Anda boleh baca. Tetapi apa yang paling penting, kita scroll ke bawah. Aplikasi ini, PC Health Check. Aplikasi ini berperanan untuk memeriksa semada komputer anda boleh dinaik taraf ke Windows 11 atau tidak. Ini disebabkan jika peranti pada komputer anda ataupun prosesor anda tidak disokong oleh Windows 11, anda tidak dapat menaik taraf ke Windows 11. Seperti yang anda dapat lihat di sini, ada 3 perkara yang tidak memenuhi syarat untuk dinaik taraf ke Windows 11. Jadi secara amnya komputer ini memang tidak dapat dinaikkan taraf ataupun di-upgrade ke Windows 11. Tapi selepas ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengupgrade ataupun menaik taraf Windows anda ke Windows 11 walaupun prosesor ataupun peranti anda tidak disokong secara rasmi oleh Microsoft Windows 11. Seterusnya kita buat carian ke laman web download Microsoft Windows 11. Di sini kita dapat lihat ada 3 pilihan: Windows 11 Installation Assistant, Windows 11 Installation Media, dan seterusnya download Windows 11 Disk Image ISO. Di sini kita pilih kaedah yang ketiga, pilih Windows 11, kemudian download, kemudian pilih bahasa English dan pilih 64 bit download. Kita pilih 64 bit download dan download. Kemudian tunggu sehingga download tersebut selesai. Kemudian kita terus tunggu sehingga download Microsoft Windows 11 tersebut selesai ataupun ISO-nya siap dimuat turun. Apabila siap dimuat turun, kita pergi ke file ISO tersebut, klik kanan dan tekan mount. Kemudian kita cuba untuk buat setup. Kita cuba untuk install Microsoft Windows 11 ini sama ada boleh atau tidak. Walaupun ada beberapa perkara tadi tidak dipenuhi, terutamanya bahagian TPM dan bahagian prosesor. Kita lihat adakah kita berjaya menginstall ataupun mengupgrade ke Windows 11 tanpa mengubah apa-apa pada file installer. Baiklah, Microsoft Windows 11 cuba mendapatkan updates daripada internet. Kemudian di situ kita dapat lihat restarting Windows 11 setup. Apabila benda itu berlaku, bermaksud setup ataupun proses naik taraf ke Windows 11 tidak dapat dilaksanakan kerana ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi. Jadi anda perlulah membuat perubahan pada installer Microsoft Windows 11 tersebut. Pertama sekali anda harus pergi ke ISO Microsoft Windows tersebut, pergi ke folder sources dan cari file Apressurus DLL. Cari file Apressurus DLL, kemudian copy dan pastekan ke desktop. Ini bagi memudahkan anda untuk mengedit file ini dan mengekalkan file yang original di ISO. Buka file ini menggunakan notepad, kemudian pergi ke edit dan pilih find dan type TPM. Kemudian find next. Pilih bahagian yang mempunyai perkataan TPM ini dan padam. Kemudian find next. Kemudian seterusnya kita buat benda yang sama, padam
semua barisan ataupun semua perengan yang mempunyai perkataan TPM seperti yang anda dapat lihat pada paparan. Baiklah, kita find next lagi, kemudian padam dan seterusnya. Padam, ini lagi, kemudian seterusnya. Pilih bahagian perengan yang mempunyai perkataan TPM. Kemudian ini lagi, kita padam. Seterusnya bahagian ini, pilih sehingga semua perkataan atau perengan yang mempunyai perkataan TPM selesai dipadam ataupun di delete ya. Seperti yang anda lihat. Anda boleh ikut satu persatu. Ini dia, kita delete lagi. Kemudian ini pun ada, kita delete. Find next, ini pun ada. Seterusnya bahagian ini kita padam. Cuma padam bahagian yang mempunyai perkataan TPM sahaja. Ini pun kita padam. Ini, jika anda ragu-ragu, anda boleh ikut satu persatu sehingga selesai. Kemudian type UEFI. Kita find next dan padam file yang mempunyai huruf UEFI ini. Ada satu sahaja. Selepas itu kita save file ini. Selepas itu pergi semula ke file ISO Microsoft Windows 11. Right click dan copy semua file yang ada dalam installer Microsoft Windows 11 tersebut dan kita pastekan ke desktop. Kita buat satu file baru dan pastekan ke dalamnya. Ini untuk memudahkan kita membuat upgrade menggunakan file ini, manakala ISO yang ada tadi kita gunakan sebagai backup untuk menginstall pada kemudian hari. Seterusnya kita tunggu sehingga Windows selesai menyalin file installer daripada file ISO ke desktop. Setelah selesai, kita perlulah memindahkan ataupun move file Aperture DLL tadi yang telah kita ubah sesuai. Kita pindahkan ke dalam folder yang telah kita salin di desktop tadi. Kita movekan file ini ke dalam folder Windows 11 di desktop. Kita replacekan ataupun kita gantikan, dan selepas itu bolehlah kita kembali ke butang setup. Setelah kita selesai gantikan file Aperture DLL dengan file Aperture DLL yang telah kita ubah sesuai tadi, kita kembali ke folder installer. Kemudian kita pergi ke file setup dan kita cuba untuk install semula. Kali ini installer Microsoft Windows 11 akan skip lah, dia skip untuk memeriksa TPM dan prosesor kita. Jadi installer dapat menginstall Microsoft Windows 11 walaupun prosesor kita dan peranti kita tidak disokong oleh installer tersebut ataupun tidak disokong oleh Microsoft Windows 11. Jadi kita lihat sama ada installer ini dapat terus menginstall Microsoft Windows 11 ataupun tidak. Seterusnya, apabila anda dapat melihat paparan ini, anda perlu tekan butang accept. Ini juga bermaksud ataupun boleh dikatakan anda telah berjaya menginstall ataupun mengupgrade Windows anda ke Microsoft Windows 11. Jadi selepas ini anda hanya perlu menekan butang next ataupun ikut sahaja apa-apa arahan yang diberikan oleh installer Microsoft Windows 11 ini sehingga proses upgrade selesai. Jadi selepas ini saya akan fast forward video ini dan kita lihat sama-sama bagaimanakah hasil upgrading ke Windows 11. Jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun komen, silalah type di ruangan komen.
Jika anda fikir video ini membantu anda dalam proses penektarafan ke Windows 11, silalah tekan butang like, dan jika anda ingin menyokong channel Sijap Studio, silalah tekan butang subscribe. Baiklah, ini ialah paparan Microsoft Windows 11. Proses upgrading telah selesai. Ini ialah salah satu contoh perisian yang saya ada dalam komputer ini. Ia masih ada selepas proses penaiktarafan. Jadi jika anda tertanya-tanya sama ada perisian anda ataupun fail anda akan hilang dalam proses upgrading ini, jawapannya tidak. File-file anda dan perisian-perisian anda akan tetap berada di dalam komputer anda dan tidak akan terpadam. Dan itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan teruslah bersama Sijap Studio dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih.